Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Okey, kita berjumpa kembali selepas lama kita bercuti. So harap pelajar-pelajar semua dapat memberi tumpuan yang sebaik mungkin masa proses pengajaran inilah. Okey, kalau boleh saya minta kelas senyap, jangan bercakap, offkan handphone, jangan main handphone. Okey, sebab tajuk yang kita akan belajar atau bincangkan pada hari ini adalah satu tajuk yang penting lah, penting. Yang amat penting sekali. Okey, kerana bila kita sebut mengenai PLC, orang akan merujuk kepada ataupun orang akan ingat ini adalah satu bidang mekatronik lah, mekatronik. Sebab core untuk mekatronik bagi saya adalah pelajar kena faham mengenai PLC. Walaupun kita tahu banyak lagi controller ataupun kawalan-kawalan yang boleh digunakan, tetapi PLC ni amat penting kerana dia banyak digunakan sekali di dalam industri nanti. Kita akan tengok nanti bila pelajar bekerja, memang banyak kita akan nampak PLC digunakan pada mesin-mesin dan sebagainya. So saya nak kamu ambil serius, jangan main-main semasa proses pembelajaran nantilah. Okey, boleh? Okey, terima kasih semua. Okey, kalau sudah bersedia, saya akan go through pada pembelajaran pada hari ini. Okey. Saya akan masuk topik yang pertama, iaitu Prepare Industrial Automation Control System Software and Hardware Setup Requirement. Okey, ini berada pada LA yang pertama lah, ataupun topik yang pertama. Okey, untuk kod bagi subjek ini adalah VL12 3105. Okey, nama dia adalah Basic PLC Programming. So untuk semester 1 ini kita akan belajar basic dulu. Okey, so tak silap saya pada semester yang ketiga nanti kita kena belajar satu lagi subjek PLC, iaitu Advanced PLC. So that's why untuk semester 1 ni saya nak kamu kena fokus lah, kena faham. Sebab kalau kita tak faham basic, untuk semester 3 nanti akan sukarlah untuk kita belajar mengenai Advanced PLC lah. Sebab dekat Advanced PLC tu lagi terlalu banyak lagi benda yang kita kena faham lah, kena belajar lah. So that's why fokus pada basic dulu. So kita kena kuatkan basic kita pada PLC lah. Okay, VL12 3105 Basic PLC Programming. Okay, saya besarkan sikit slide ni pada slide show. Okay, outline untuk pembelajaran pada hari ini adalah kita akan kenal apa itu PLC. Lepas tu kita akan masuk sikit mengenai Omron System Addressing, ataupun Omron ni adalah satu brand PLC yang kata famous lah dekat industri ataupun pusat-pusat pembelajaran. Ni orang banyak pakai PLC jenis Omron. Okay, so kita akan tengok dia punya, mungkin kita akan tengok structure PLC tersebut. Kita akan tengok macam mana kita nak sambung input output pada Omron PLC, okay, dan sebagainya. Okay, lepas tu kita akan pergi pada software yang kita gunakan pada Omron PLC lah, iaitu kita panggil sebagai CX Programmer lah, CX Programmer software. Okay, untuk Omron kita menggunakan CX Programmer lah, programmer punya software lah, untuk kita membuat atau cara atau membuat program sebelum kita hantar kepada kita punya PLC lah. Okay, so dekat industri ataupun dekat
kilang-kilang kita tak seperti Omron, kita ada banyak brand-brand lain seperti Panasonic, kita ada Mitsubishi, kita ada Siemens. Okey, okey, untuk pembelajaran ini saya ambil contoh Omron lah sebagai base saya untuk menerangkan pada pelajar lah. So kita akan tengok juga pada sistem configuration PLC, okay, communication antara PLC dengan input output, okay, dan kita akan sentuh sikit mengenai downloading and uploading PLC program. Okey, kita lihat dulu pengenalan kepada sistem kawalan. Mengapa kita memerlukan sistem kawalan? Mengapa? Apa gunanya sebuah kereta sekiranya anda seorang pemandu dan anda tidak boleh memandunya ke mana saja yang anda inginkan? Anda ada kereta tetapi anda tidak boleh mandu, maksudnya anda tidak boleh mengawal kereta tersebut. Apa gunanya line pengeluaran produk chemical sekiranya anda tidak boleh mengawal suhu, tekanan, pH dan sebagainya? Okey, apa yang berlaku? Mungkin produk ataupun barang yang akan kita hasilkan menjadi problem ataupun reject. Okey. Contoh yang lain adalah, apa gunanya sebuah pump? Kita ada pump tapi kita tak boleh kawal kadar alir air. Maksudnya pump tu mengawal kadar aliran air ataupun kelajuan air, tetapi kita tak boleh nak mengawal dia. Okey, secara umumnya sistem kawalan adalah pelbagai jenis peranti dan peralatan elektronik yang digunakan bagi memastikan kestabilan, ketepatan, kelancaran peralihan sesebuah proses ataupun aktiviti pembuatan. Skala implementasi yang besar iaitu daripada sebuah loji jana kuasa sehinggalah sekecil-kecil mesin semikonduktor. Tugas kawalan yang rumit dapat dijalankan oleh sistem kawalan automasi canggih seperti PLC dan sebuah komputer. Maksudnya di sini PLC mampu mengawal atau menjadikan sesebuah sistem automasi dan sebagainya menjadi lebih baik dan teratur. Okey, kita lihat slide ini pula. Okay, gambar raja yang ditunjukkan ini menunjukkan PLC mengawal beberapa input output. Contohnya dia mengawal input seperti limit switch dan sensor. Okey, nanti mungkin semasa proses amal nanti kita akan boleh cuba membuat penyambungan ataupun pendawaian menggunakan limit switch, sensor ataupun push button. Okey, untuk output pula, pengawal ataupun PLC mengawal motor, solenoid, light dan buzzer. Okey, kita juga boleh buat nanti semasa proses latihan amali lah. Okey, kat sini juga kita nampak sebuah komputer. Okey, sebuah komputer akan disambungkan bersama-sama dengan PLC, manakala touch panel pula juga disambungkan ke PLC. Okey, untuk komputer ni kebiasaannya adalah untuk kita membuat atur cara, editing program, membuat program dan boleh juga membuat monitoring proses-proses ataupun input output yang terdapat pada PLC ini. Okey, boleh faham? Okey, semua benda-benda ni kita akan lakukan ataupun kita akan buat penyambungan ataupun kita akan buat wiring secara sebenar dalam latihan praktikal nanti, insya-Allah. So
harap kita ataupun harap student boleh faham secara teori dulu. Okey, peralatan-peralatan ataupun device peranti-peranti yang akan digunakan nanti. Okey. Okey, kita tengok atau kita lihat apakah peranan PLC. Dalam sistem otomasi, PLC diibaratkan seperti jantung kepada sistem kawalan. Umpama dia adalah sebuah nadi bagi sistem kawalan. Okey, melalui aplikasi program kawalan yang disimpan di dalam memori PLC, PLC secara konsisten memantau keadaan sistem melalui suap balik peranti input. Seterusnya, melalui program logik tersebut, CPU akan menentukan apakah tindakan yang perlu dilakukan menerusi peranti output. Okey, kita lihat gambar raja ini. Kita nampak adalah satu sistem RoboArm yang menggunakan kawalan PLC. Okey, kita boleh tengok mechanical structure dia apa kat sini. Okey, mungkin ada conveyor dan sebagainya. Ini adalah RoboArm dia. So kita ada input, push button, selector switch. Okey, kita ada lampu kat sini, light sebagai output dia, ada indicator, kita ada switches. Ini adalah dia punya PLC lah, PLC dia. PLC ada relays. Okey, terminal block yang menyambungkan wire-wire. Okey, ada contactor dan kita ada input lain iaitu sensor. So kita nampak lihat sebuah PLC disambungkan dengan input output yang dikira banyaklah. Okey. So kalau yang kita nampak sini keluaran dia adalah dekat RoboArm ni lah. RoboArm ni kita boleh katakan motor lah, mungkin motor kat sini lah, motor sebagai dia punya output untuk menggerakkan robot. Dan ini adalah dia punya lampu lah, lampu sebagai mungkin sebagai dia punya indikator. Okey, menunjukkan proses tu bagaimana, sedang berjalan ke ataupun proses tu sedang stop dan sebagainya. Okey, nanti kita boleh pergi lanjut lagi. Okey, saya akan terangkan lagi berlanjut mengenai sensor, mengenai relays. Ini semua student kena betul-betul faham. InsyaAllah kalau faham benda ni, kita boleh buat satu sistem yang simple lah, untuk simple. Okey, InsyaAllah. Apakah PLC? Okey, sebenarnya saya lupa nak terangkan. Okey, PLC dia punya nama singkatan ni. Okey, kalau nama penuh dia adalah Programmable Logic Controller. Okey, Programmable Logic Controller. So bila orang tanya apa itu PLC, kita jawab PLC adalah Programmable Logic Controller. Alright. Okey, NEMA ataupun National Electrical Manufacturer Association of America atau Amerika mengatakan PLC ini adalah satu sistem elektronik beroperasi secara digital yang digunakan di dalam satu persekitaran industri, yang mana menggunakan ingatan yang boleh diatur cara untuk disimpan untuk simpanan dalam man ke atas arahan-arahan untuk melaksanakan fungsi tertentu seperti logik, turutan, pemasaan ataupun timer ataupun pembilah kaunter, pengiraan matematik untuk mengawal berbagai mesin atau proses melalui modul masukan dan keluaran digital ataupun analog. Okey, pada sini kita rasanya ada dua jenis, iaitu analog dan digital. Okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana ataupun bagaimana rupa bentuk PLC digital ataupun jenis analog lah. Kita tengok lagi apakah itu PLC. PLC juga sebuah peranti yang dihasilkan bagi menggantikan kawalan geganti berjujukan, maksudnya sequential relay circuit, bagi mengawal mesin. Okey, sebelum ni sebelum adanya PLC sebenarnya kita dah ada menggunakan relay untuk mengawal sekuen. Itu kita panggil sebagai hardwire lah. Jika pelajar boleh ingat lagi semasa kelas elektroneumatik, kita ada buat sequential punya proses menggunakan relay. Okey, itu adalah
kita panggil sebagai penyambungan menggunakan hardwire. Okey, selepas hardwire pun kita ada PLC lah, PLC. So dia sebenarnya upgrade daripada sequencer relay circuit lah untuk mengawal mesin secara jujukan lah. Okey, konsep kerja memantau status input dan kemudiannya menghidupkan ataupun mematikan output. Maksudnya kita akan memantau input, contoh kita pantau push button sebagai input dan kita hidupkan satu output. Contohnya tekan push button, kita hidupkan output seperti lampu ataupun motor ataupun solenoid. Okey, pengguna memasukkan atur cara melalui perisian software bagi mendapatkan keputusan yang diingini. Maksudnya kita kena buat atur cara ataupun program. Okey, dengan menggunakan software yang tertentu. Misalnya untuk PLC jenis Omron, kita akan menggunakan perisian ataupun software khas yang dikeluarkan oleh Omron, iaitu kita panggil sebagai CX Programmer lah. Okey, kalau Omron CX Programmer. So segala kerja-kerja atur cara kita akan lakukan di komputer kita atau di PC kita dengan menggunakan software CX Programmer. Okey, benda-benda ni pun kita akan buat nantilah semasa proses latihan amal nanti. So kita akan buat atur cara dan kita akan hantar kepada PLC lah atau PLC dan kita tengok apa yang akan berlaku kat situ. Okey, insya-Allah kita akan lakukan nanti, kita akan buat nanti. Okey, kita tengok dulu kelebihan sistem PLC. Okey, pendawaian boleh dikurangkan sebanyak 80% berbanding dengan sistem konvensional. Maksudnya pendawaian tu akan nampak lagi mudah lah, bukan mudah lah, nampak lagi kemas ataupun nampak lagi simple atau teratur lah berbanding dengan menggunakan sistem hardwire lah. Hardwire ni memang banyak sangat wire yang kita akan gunakan sebab kita menggunakan banyak relay dan sedikit sebanyak akan menampakkan sistem tu ataupun kawalan tu menjadi macam messy lah ataupun tidak teratur lah. Okay, tapi PLC ni lebih kemas dan mudah untuk disambungkan. Okey, penggunaan tenaga yang rendah. Okey, fungsi self diagnostic pada PLC membolehkan kerja-kerja mengesan kerosakan penjagaan menjadi mudah. Okey, kalau hardwire tu wire dah banyak, bila nak buat troubleshooting agak sukarlah. Tapi kalau kita gunakan PLC mungkin kerja-kerja maintenance, kerja-kerja troubleshooting lebih mudah kerana kita boleh memantau melalui software dan sebagainya. Sistem boleh diubah dengan mudah hanya dengan mengubah atur cara ataupun sedikit perubahan pada pendawaian I/O. Maksudnya kita nak buat modified, okay, kita just ubah pada atur cara lah. Tapi kalau lah wire, kita memang kena buka balik wire, kita kena wiring balik dan banyak kerja lah sebenarnya. Okay, tapi kalau dengan PLC lebih mudah lah. Time cycle sebuah mesin menjadi lebih baik kerana PLC beroperasi dengan cepat sekitar milisecond. Okay, ini depend pada PLC yang kita akan gunakan lah. Akan kita gunakan. Okay, kos operasi menjadi rendah terutama bagi sistem yang mempunyai banyak I/O. Kebolehan harapan yang tinggi terhadap sistem berdasarkan PLC. Okey, program pada PLC boleh dicetak atau diproses untuk dokumentasi untuk tujuan penyelenggaraan. Maksudnya kita boleh cetak apalah proses-proses ataupun apa yang berlaku pada PLC, okey, untuk kita simpan sebagai rujukan kelak nanti. Okey, boleh faham? Lagi sangat ke saya cakap? Okey, insya-Allah rasanya boleh ikut. Okey, ini adalah komponen-komponen yang terdapat pada asas PLC lah. Okey, asas PLC kita tengok yang pertama adalah dia punya input interface. Kadang-kadang kita boleh panggil dia sebagai input punya port lah. Input punya port. Okey, insya-Allah nanti kita akan tunjukkan video macam mana ataupun gambaran sebenar kedudukan input yang terdapat pada PLC lah. Okey, saya akan ambil PLC Omron lah. Okey, input ni macam saya kata tadi, dia akan menyambungkan segala input-input di sini. Contohnya seperti push button. Okey, kita ada sensor. Lepas tu kita ada apa lagi? Mungkin kita ada sensor, kita ada push button, kita ada input-input yang lain lah, So yang kedua adalah port ataupun
tempat letaknya ataupun tempat penyambungan bagi output. Okey, output seperti motor, solenoid, lampu, okey, buzzer dan sebagainya akan disambungkan di port output lah ataupun output interface ni. Okey, ni dekat nombor 2 lah. Nombor 3 adalah memori yang digunakan untuk menyimpan segala program-program yang kita lakukan lah. Okey, keempat adalah CPU dia. Okay, dia ada mini CPU kat sini. Lepas tu yang kelima adalah power supply untuk menghidupkan PLC tersebut. Okay, PLC basically kita jumpa ataupun kadang-kadang kita nampak dia ada dua jenis supply lah, sama ada AC 240 volt ataupun DC 24 volt. Okay, certain PLC kita nak hidupkan dia, kita kena menggunakan bekalan kuasa 24 volt. Contohnya PLC Omron jenis saya CP1E relay type, dia menggunakan 240 volt, tapi untuk transistor type dia menggunakan bekalan kuasa 24 volt. Okay, nanti saya akan tunjukkan dah video akan datang lah. Okey, ni dia akan sambungkan pada PC lah, PC dan printer untuk cetak lah. Alright. Macam saya kata tadi, mode input menghubungkan semua peranti input dan PLC secara fizikal. Okey, menukarkan isyarat elektrikal dan arus daripada dunia sebenar kepada isyarat yang boleh difahami oleh PLC. Contohnya switch, pressure sensor, temperature sensor. Okey. Okay, kalau kita tengok ini adalah penyambungan bagi input modul lah. Okey, dia menggunakan 24 volt DC system untuk menghidupkan PLC. Ini contoh dia. So ini dipanggil sebagai terminal block, yang warna kuning terminal block untuk menyambungkan wire-wire input lah. Contohnya kita ada satu push button di sini. Okey, dia akan sambungkan satu ke input modul yang okey, ataupun kita boleh panggil sebagai address. Okey, address lah, panggil address. Akan datang buat penyambungan, kita akan panggil sebagai address lah, address. Okey, address ni dia adalah kod-kod ataupun nombor-nombor yang tertentu bergantung kepada jenis PLC yang kita gunakan. Contohnya kalau kita gunakan PLC jenis Omron, dia punya contoh CPU1E, dia punya address dia bermula pada 0.00. Lepas tu address yang kedua 0.01. Okey, dan seterusnya lah, bergantung kepada jumlah input PLC tersebut lah. Okey, kalau macam ni dia menggunakan address yang keberapa saya tak tahu. Okey, tapi satu kaki disambungkan kepada address ataupun input modul, yang kedua dia sambungkan kepada bekalan kuasa lah, bekalan kuasa. Okey, boleh faham? Okey, nanti kita akan nampak lagi jelas masa proses amalan nanti lah, insyaAllah. Okey, ini adalah contoh Omron CPU1E input modul lah, input modul. Okey. Okey, belah atas ni nampak yang dia ada garis-garis merah ni adalah kawasan untuk input. Okay, katakan dia menyambungkan satu button lah, button di sini. Okay, dia menggunakan address nombor 3 ataupun kita boleh panggil 0 ataupun 0.03. Contoh dia. Okay, nanti kita tengok dia. Okay, contoh dia. Macam ni disambungkan 0.03. Ini adalah 0.05. Itu adalah nama address dia. Okey, ini untuk bagi PLC jenis Omron CP1E. Okey, input limit switch, timer, switch, photoelectric switch, encoder ataupun proximity switch. Okey. Boleh? Okey, berikut adalah komponen PLC
iaitu input dia. Okey, kita tengok yang command atau basic yang kita gunakan adalah switch lah, switch. Okey, ada toggle switch seperti dalam gambar ni, toggle switch. Kita ada rocker switch. Okey, switch ni kadang-kadang kita jumpa yang jenis ada single pole, single throw, single pole, double throw, double pole, single throw, double pole, double throw. Itu apa benda tu? Single pole, single pole, single throw tu. Okey. Pole maksudnya kutub, throw tu dia punya arah lah. Maksudnya satu kutub, satu arah. Macam mana kita nak mudah untuk mengingati benda-benda ni? Okey, kita tengok lebih mudah. Okey, kalau single pole, single throw bermaksud maksud macam mana? Dia ada satu kontak dan dia ada satu keadaan. Okey, maksudnya satu kontak, satu keadaan. Keadaan sama ada dia normally close ataupun normally open. Ada satu kontak, ada satu keadaan saja. Okey, berbalik pada single pole double throw, dia mempunyai satu kontak dan mempunyai dua keadaan, sama ada dalam keadaan normally open dan normally close. Okey, macam ni dia ada satu keadaan dia. Satu kemungkinan dia berada dalam keadaan normally close atau normally open. Kalau macam ni single pole double throw, dia ada dua keadaan. Dia ada keadaan normally close dan normally open. Okey. Kita cek tunjukkan lebih detail nanti. Okey, sama juga double pole single throw. Bermaksud dia ada dua kontak, kontak yang pertama, kontak yang kedua, dan dia ada satu keadaan, sama ada keadaan normally close atau normally open. Boleh? Ini untuk double pole single throw. Okay, saya ulang kembali. Double pole bermaksud dia ada dua kontak. Okay, dia ada dua kontak macam ni, satu kontak. Ini ada dua kontak. Kontak yang pertama, kontak yang kedua. Dan keadaan kontak dia sama ada normally close atau normally open. Okey, dia ada satu je. Satu keadaan je. That's why kita panggil dia single throw. Okey, berbalik pula kepada double pole dan double pole double throw. Dia ada dua kontak dan dua keadaan. Okey, tengok kontak yang pertama, kontak yang kedua. Dan dia ada dua keadaan, sama ada normally open atau normally close. That's why kita panggil dia double pole, double throw. Okey, boleh faham? Okey, nak saya ulang kembali? Okey, saya ulang kembalilah. Kita pergi pada single pole. Okey, single pole bermaksud dia ada satu kontak. Single throw bermaksud dia ada satu keadaan, sama ada dia berada dalam keadaan normally open atau normally close. Itu saja. Okey, kalau single pole double throw, dia ada satu kontak dan dua keadaan. Okey, dua keadaan Maksudnya dia ada normally open, dia ada normally close. Okey, untuk double pole single throw, dia ada dua kontak dan satu keadaan. Sama ada dia berada dalam keadaan normally close atau normally open. Okey, clear? Okey, untuk double pole double throw, dia ada dua kontak dan dia ada dua keadaan. Kontak pertama, kontak kedua, keadaan dia sama ada dia normally close ataupun normally open. Okey, harap sudah boleh faham. Sebab benda ni pun single pole, double throw, semua ni dia banyak ada dekat relay nanti. Relay pun sama konsep dia. Okey, ni antara switch-switch yang lain. Ada sliding switch. Okey, kita tolak dia akan daripada open close. Rotary sama juga. Okey, kita pusing. Okey, dia akan daripada open ke close. Okey. Okey, momentary type. Momentary type, apa itu momentary type? Okey. Kadang-kadang student bila kita cakap kita akan menggunakan momentary type. Momentary type. What is momentary type?
Okey, simple je. Momentary type, bila kita tekan, okey, dia akan close. Bila kita lepaskan, dia akan open. Okey, ibarat dia macam kita tekan, kita kena tahan, okey, baru dia akan close. Bila kita lepaskan jari kita, dia akan open. Itu yang dipanggil momentary. Okey, mudah je, nama je macam sukar, tapi sebenarnya momentary type adalah lepas, kita tekan, dia close, kita lepaskan, dia akan jadi open. Okey, ini adalah momentary type. Okey, ni limit switch. Kita tahu bila ada sentuhan daripada open, dia akan jadi close. Okey, bila ada sentuhan kat roller, sama ada roller ke ataupun bola ke, bila ada sentuhan daripada open, dia akan jadi close. Ini pun kita banyak gunakan nanti. Okey, reed switch ni dia mengesan magnet lah. Jika ada magnet ataupun dia kesan metal, okey, dia akan aktif daripada open dan close. Macam ni lah gambaran dia. Ataupun daripada close ke open. Misalnya kalau di dalam keadaan close, dia akan open. Kalau dia open, dia akan close. Okey, ni proximity capacity sensor. Okey, ini untuk sensor ni saya akan detailkan kemudian. Okey, secara asasnya proximity capacity sensor. Okey, proximity bermaksud kedudukan. Okey, bila disebut proximity sensor adalah sensor kedudukan. Maksudnya dia mengesan kedudukan, sama ada jarak, okey, dekat, jauh, atas, bawah, tinggi, rendah. Itulah. Okey, secara amnya ini adalah sensor proximity jenis kapasitif. Okey, kapasitif apa? Kapasitif adalah sensor yang boleh mengesan logam dan benda-benda lain seperti plastik, kertas, metal memang boleh, dan sebagainya. Maksudnya dia boleh kita panggil sebagai others. Others maksudnya dia boleh mengesan berbagai jenis material. Okey. Ini adalah, okey, kalau kita tengok yang bentuk ni adalah simbol bagi proximity. Okey, ini simbol bagi proximity. Ini adalah simbol bagi capacitive sensor. Okey, ini simbol bagi capacitive sensor. Okey, jika pelajar nampak simbol ni, ini bermakna ini sensor jenis capacitive. Okey, nampak simbol ni, ini bermaksud jenis proximity, dan sensor berada dalam keadaan normally open. Okey, nanti saya akan detailkan lagi. Okey, basically dia ada 3 color. Okey, dia ada brown, black dan blue. Okey, brown dia akan sambung kepada supply positif. Okey, blue akan sambung kepada supply negatif. Black akan pergi kepada signal. Okey, dia adalah signal. Black adalah signal. Okey, kalau kita tengok signal dia pergi pada ni adalah load. Okey, load ni macam kita boleh letak sebagai relay, motor dan sebagainya lah. Okey, ni load. Okey, dan disambung ke negatif. Okey, ini bermaksud sensor jenis PNP. Okey, nanti saya terangkanlah secara am lah. Sebab sensor kita ada 2 jenis, sensor jenis PNP dan NPN. Kalau dalam keadaan macam ni, sensor kita adalah sensor jenis PNP. Okey, nanti saya akan detailkan kemudian. Okey, capacitive proximity. Okey, ini bentuk dia. Okey, ini sensing object. Okey, bila nampak objek, dia akan sense lah, dia akan sense jarak lah, jarak macam saya kata tadi lah. Okey, inductive. Okey, inductive proximity sensor. Okey, inductive proximity sensor dia kesan logam saja. Dia boleh kesan logam saja. Okey. Okey, sama. Okey, ini adalah simbol ni tak berapa tepat simbol ni. Simbol tu okey, nanti saya akan tunjukkan simbol yang sebenar lah. Simbol yang sebenar untuk inductive sensor. Okey.
Okey, ini sama simbol bagi proximity, normally open. Alright, dia kesan logam induktif mengesan logam saja. Okey, ini pula sensor proximity jenis optical. Okey, optical yang kita tahu, optical ni lebih kepada macam cahaya lah, cahaya. Okey, sama juga dia mengesan kedudukan juga. Okay, ini adalah simbol bagi proximity, simbol ini adalah simbol bagi optical. So kalau kita nampak simbol ni, itu adalah optical. Optical dengan simbol proximity. Okey, ini adalah so kita tahu ini adalah optical proximity sensor. Dia sama juga, dia mengesan jarak dan kedudukan. Okey. Okay, so kita berhenti setakat ni untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada next video. Kita akan pergi lebih detail lagi mengenai alat kawalan ini, iaitu PLC. InsyaAllah. So harap boleh faham. Okay, boleh faham apa yang terangkan sebentar tadi. Okay, semoga pelajar boleh faham dengan mudah dan boleh tahu apa benda yang terdapat pada PLC ni lah, insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.